nasihatkan khususnya kepada perwakilan, kerana pada tahun ini kita mempunyai ramai perwakilan oleh kerana tambahan yang telah diputuskan dalam mesyuarat Agung khas yang lepas, pindaan perlembagaan, di mana setiausaha bahagian akan hadir sebagai satu lagi perwakilan tambahan. Justru itu pemerhati-pemerhati khas, pemerhati dan segalanya akan kita tempatkan di Dewan Tun Hussein dan juga Dewan Tun Dr. Ismail. Mereka akan dapat melihat perjalanan mesyuarat cara semasa atau live daripada Dewan Merdeka. Dan Dewan Merdeka tidak boleh menampung semua pemerhati-pemerhati pada tahun ini, memandangkan perwakilan akan mengambil semua tempat yang disediakan di dalam Dewan Merdeka. Saya juga berharap bahawa kali ini bila mereka bahas pembahas-pembahas yang bahaskan ucapan dasar, dan saya berkeyakinan bahawa selain daripada itu perbahasan juga akan berkisar terhadap pilihan raya yang akan datang, dan saya minta supaya mereka bila nak membuat pembahasan ini menggunakan akal budi mereka supaya perkara-perkara yang sensitif tidak akan diutarakan, kerana kita akan menghadapi pilihan raya umum yang akan datang. Dan barangkali ini merupakan Perhimpunan Agung UMNO yang penghabisan sebelum pilihan raya ke-13. Selain daripada itu, saya juga berkeyakinan bahawa perbahasan juga akan diadakan untuk ekonomi, agama dan pelajaran. Kita juga menyarankan supaya tiap-tiap wakil daripada negeri-negeri ini bersiap sedia untuk mengutarakan pembahasan mereka, supaya pembahasan ini menampakkan bahawa kita mempunyai kewibawaan dan juga untuk bergerak ke hadapan, oleh kerana parti kita telah membuat berbagai-bagai perubahan dan kita mengikut masa, dan parti ini mempunyai landas perjuangan yang sedia ada dan matlamat untuk dicapai. Matlamat kita untuk tercapai seperti dasar 2020, dan juga untuk memastikan bahawa Malaysia akan terus menjadi sebuah negara aman, sejahtera dan sentosa dengan konsep satu Malaysia, rakyat didahulukan. Dan UMNO ialah sebuah parti yang akan terus membela rakyat, bukan saja kaum Melayu tetapi seluruh rakyat Malaysia. Dan UMNO ini dilihat sebagai payung kepada seluruh rakyat Malaysia, walaupun ialah sebuah pertubuhan kebangsaan Melayu bersatu, tetapi rakyat yang bukan berbangsa Melayu juga melihat pada UMNO, kerana inilah tempat mereka yakin akan dapat mereka naungi untuk masa depan anak-anak mereka dan juga masa depan mereka sendiri. Tentunya Perhimpunan Agung ini akan menjadi tumpuan, dan ada yang mengatakan bahawa perhimpunan ini adalah agenda memulih semangat selepas tewas dalam PRU12 Datuk. Kita tak tewas dalam PRU12, saja ada 4 negeri yang tewas dalam PRU12. Yang semangat masih ada. Yang kita harap bahawa Hal-Ehli UMNO itu sendiri dapat disedarkan betapa pentingnya kemenangan dalam pilihan raya daripada kemenangan jawatan dalam parti. Kerana kemenangan jawatan dalam parti tidak akan membawa faedah kepada kita kalau kita kalah memerintah negara dan juga negeri. Jadi yang telah rasa pahit, tertekan dan sebagainya di negeri-negeri yang telah kita kalah, saya pasti kita harap akan sedar dan pasti untuk membuat perubahan demi untuk memajukan negeri-negeri yang telah kita tewas pada pilihan raya ke-12 yang lepas. Dan saya berkeyakinan kalau kita bersatu,
seperti Jogan kata kita lah. Kita bersatu, kita bersetia dan terus berkhidmat. InsyaAllah kita akan mencapai kejayaan. Masalah kita ini, bila kita sebut bersatu, macam-macam berlaku dalam bahagian semua peringkat. Ada yang ketua pemuda nak lawan ketua bahagian, ada ketua wanita masalah dengan naik ketua wanita, bermasalah dengan bahagian, apatah lagi puteri, anak-anak muda ini yang kadang-kadang tidak diberi perhatian dengan sewajarnya. Jadi yang pentingnya bersatu. Apakah itu bersatu? Jadi kita letak cara kata kita bersatu ialah untuk kita bersama-sama bersatu untuk menegakkan dasar perjuangan yang telah tertera di dalam perlembagaan kita. Lepas tu kita minta kita untuk bersetia. Bersetialah bersetia kepada parti, bersetia kepada perjuangan parti, bersetia kepada untuk memastikan bahawa parti ini mencapai kemenangan dalam pilihan raya yang akan datang. Kita bergabung sebagai sebuah keluarga yang besar melalui Barisan Nasional. Kita mesti memastikan, kita mesti bersetia. Siapa calon sekalipun, kita mesti bersetia untuk memastikan bahawa calon yang telah diutarakan oleh parti kita Barisan Nasional ini mencapai kemenangan. Tak kira dia Melayu, tak kira dia Cina, tak kira dia India, dia Iban ataupun dia Kadazan. Lepas tu kita berkhidmat. Yang dah menang, yang ada jawatan, yang tak ada jawatan, berkhidmat untuk memastikan bahawa masa depan anak bangsa kita ini terbela. Kerana orang Melayu sendiri dan bangsa Malaysia sendiri mengharapkan kepada perjuangan UMNO untuk memastikan bahawa masa depan mereka ini tidak diganggu gugat. Dan selama 54 tahun kita telah menjadi kerajaan, dan selama 54 tahun kita mempunyai banyak jasa, dan selama 54 tahun ini kita juga boleh mengungkap kembali kesilapan-kesilapan telah kita lakukan. Jadi kalau ada kesilapan, kita baik perbetulkan kesilapan ini untuk kita mengorak langkah ke hadapan. Dan tiap-tiap kita yang dalam satu perjuangan ini mesti mengungkap kembali kepada sejarah, kerana kita tidak mahu membuat apa yang telah dilakukan pada masa lampau yang telah membuat kita ini kecundang. Pilihan raya ke-12 mengajar kita bermacam-macam pelajaran yang telah kita pelajari. Begitu juga pada tahun 1999 bila kita telah menghadapi satu krisis yang begitu lebih dahsyat daripada tahun 2008 sebenarnya. Tapi kita dapat melepaskan diri kita dan kita keluar sebagai juara dalam negara untuk mentadbirkan sebuah negara yang berbilang kaum, berbilang agama dan berbilang bangsa ini. Malaysia adalah satu negara yang unik dan kita juga mesti faham bahawa banyak orang juga cemburu terhadap negara kita oleh kerana kejayaan kita, di mana ulul amri kita seorang Islam, dia dapat mentadbirkan sebuah negara berbilang kaum dengan tidak mempunyai banyak masalah dan mempunyai banyak persoalan-persoalan yang dibangkitkan. Jadi saya berkeyakinan bahawa perwakilan-perwakilan yang akan hadir ini tentu perwakilan yang matang, dan mereka juga saya ingin ingatkan bahawa mereka mesti akur kepada apa yang telah tertera di dalam perlembagaan. Dan bagi pihak ibu pejabat, kita juga mengucapkan terima kasih kepada semua bahagian, cawangan, semua peringkat yang telah dapat melaksanakan tanggungjawab dan amanah seperti yang dikehendaki dalam perlembagaan kita, iaitu mereka semua telah bermesyuarat dengan baik dan mereka akan menghantar perwakilan-perwakilan mereka untuk menghadiri persidangan Agung UMNO itu sendiri. Dan Presiden sendiri telah berkali-kali menyebutkan supaya kita faham maksud winnable candidate itu. Bagaimana Datuk menterjemah? Dia winnable candidate, winnable seat, winnable candidate. Kita juga mesti sedar bahawa kalau kita tahu, kita sebagai wakil rakyat sendiri tahu rasa ataupun kalau orang putih kata body language rakyat. Kalau kita masih lagi dikehendaki, kita boleh mewakili rakyat, tetapi bila kita dah tahu bahawa kita tidak lagi dikehendaki atau rakyat dah mula bosan dengan kita, lebih baik kita mengambil satu cara untuk mengundurkan diri supaya parti dapat mencapai kemenangan. Jangan kita mementingkan diri kita.
Kerana kebanyakan kita ni selalu mementingkan diri kita daripada segalanya. Inilah membawa masalah kepada parti. Parti jelas perjuangan. Tiap-tiap parti, komponen dalam Barisan Nasional, semua ada perlembagaan. Perjuangan dan hala tuju semua jelas. Yang masalah dia orang dalam parti. Begitu juga dengan UMNO. Masalah dia orang dalam parti. Parti mempunyai perjuangan yang begitu jelas dan perjuangan ini mengikut masa, bukan hanya untuk waktu ditubuhkan pada tahun 1946 lepas tu dia berakhir. Tidak. Kalau kita baca perlembagaan UMNO itu sendiri dan daripada perubahan-perubahan yang kita telah lakukan selama ini, jelas melihatkan bahawa parti ini mempunyai visi untuk memastikan bahawa seperti saya sebut selalu, rakyat mesti didahulukan. Pada pandangan saya, wakil rakyat yang ada sekarang ini, alih parlimen yang ada sekarang ini, telah mengharungi satu keadaan yang begitu getir pada tahun 2008 dan mereka telah mencapai kemenangan. Dan saya berkeyakinan bahawa semua calon ini adalah calon winnable. Kalau tidak, mereka tidak akan menang pada tahun 2008. Kerana 2008 adalah banyak yang kecundangan, banyak yang kalah. Jadi mereka ini adalah merupakan calon yang memberi kemenangan kepada parti. Dan kita hanya nak memastikan bahawa telah mencapai kemenangan. Ini mereka mesti berkhidmat. Kerana menjadi wakil rakyat ini, kita mesti menganggapkan diri kita ini sebagai hamba kepada rakyat. Bukan rakyat tu menjadi hamba kepada dakwah. Ini yang penting. Jadi yang ada yang telah pun lama barangkali berkecimpung ataupun menjadi wakil rakyat, fikirkan mereka telah mulai dah tua ke, ataupun dah tak rak ke, ataupun dah tak mau lagi ke, barangkali ini boleh kita bincang dengan mereka bagaimana kita nak buat perubahan-perubahan yang baru. Jadi saya berkeyakinan bahawa winnable candidate, konsep winnable candidate yang amat berhormat Presiden telah sebutkan itu pasti mempunyai asas dan dasar untuk memastikan bahawa apa yang diketengahkan adalah terbaik untuk rakyat, terbaik untuk parti, dan untuk memastikan bahawa parti sentiasa segar dan bugar. Bukan saja untuk kali ini, kerana UMNO adalah bukan hanya hari ini, UMNO dari dulu, kini dan selamanya. Itu yang penting. Apa kelainan Perhimpunan Agung Kabul? Seperti saya sebut tadi, kelainan barangkali akan wujud di mana bila kita nak menghadapi pilihan raya. Dan saya berkeyakinan bahawa Presiden juga dia cakap bila dia nak berucap dalam ucapan dasar ni juga akan berkisar kepada persediaan pilihan raya. Ini yang ke-13 sebenarnya. Sepatutnya Presiden tak perlu lagi menyebut kenangan persediaan kerana kita telah melalui pilihan raya demi pilihan raya. Tapi oleh kerana kealpaan ahli UMNO, kealpaan pekerja-pekerja parti yang membuatkan kita menjadi gusar dan bimbang kerana mereka alpa. Barangkali mereka telah mencapai kemenangan selama ini, jadi mereka mengambil perkara ini sambil lewa. Sekarang ini dunia berbeza, keadaan berbeza, semua macam-macam berbeza. Ya, barangkali dulu anak bangsa kita tidak mempunyai pelajaran, tetapi sekarang anak bangsa kita semua mempunyai pelajaran. Jadi kita mesti memberi penerangan kepada anak bangsa yang kita beri mereka pelajaran ini, memaklum kepada mereka betapa pentingnya sebuah tebaran siasah yang bernama UMNO dan parti yang bernama Barisan Nasional ini mesti diberi sokongan untuk masa depan mereka sendiri. Kerana kita mempunyai wadah perjuangan yang jelas. Sekali itu ucapan selamat sidang. Sekali lagi saya ingin juga mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan kepada perwakilan yang datang daripada luar Kuala Lumpur dan kawan-kawan saya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk selamat datanglah ke Perhimpunan Agung ini, dan saya juga minta supaya apa-apa yang kurang dan apa-apa yang kurang selesa pada tahun ini supaya saudara menerimanya lah sebagai satu kaedah yang baru. Oleh kerana saya berkeyakinan bahawa kali ini ramai yang akan hadir, lebih ramai daripada perhimpunan-perhimpunan yang lepas, memandangkan pilihan raya nak dekat dan banyak yang ingin mendengar
apakah pembahas-pembahas yang akan bahas dalam ucapan mereka, khususnya ucapan dasar Presiden itu dan Presiden, dan juga pada hari penghabisan ialah penggulungan ucapan Presiden dalam perintah. Okey, selamat datang, selamat bersidang. Semoga UMNO akan terus menjadi satu wadah perjuangan yang kita dapat tatang seperti minyak yang penuh, dan kita juga dapat membantu kehendak rakyat, kerana UMNO merupakan parti yang sentiasa membela rakyat. Sekian, wassalamualaikum. Untuk rakyat Malaysia.